Amat luas yang meliputi usaha dari segi peternakan, penanaman, perikanan dan industri hilir. Bidang pertanian komersial pula merujuk kepada kegiatan pertanian yang diusahakan dalam bentuk peladangan. Dengan hasil produktiviti dalam skala besar, jumlah keluasan tanah yang diusahakan luas, berdaya maju dan dimajukan dengan tanaman yang berpotensi untuk jualan bagi meningkatkan pendapatan dan menambahkan nilai guna tambah untuk pulangan yang bersifat komersial. Kemajuan terkini dan penemuan teknologi baru dalam sektor pertanian membawa kepada satu dimensi dan revolusi baru dengan mengenal pasti bidang usaha yang berkaitan seperti bioteknologi dan nanoteknologi. Perkembangan ini mewujudkan hal tuju baru sektor pertanian berasaskan sains, teknologi, maklumat dan multimedia. Banyak perubahan yang akan berlaku kepada sektor pertanian melalui pendekatan sains dan teknologi moden. Khazanah biodiversiti di Malaysia juga perlu dimanfaatkan agar dapat diterokai dengan lebih luas. Yang berupaya serta dapat memenuhi harapan masa depan negara adalah belia tani yang cemerlang dan berterusan mengerak langkah untuk menjadi seorang petani yang nukleus. Mereka bertanggungjawab menerajui pengurusan pertanian dan menjadi penyumbang kepada keaktifan pertanian di kawasan tempat tinggal mereka. Belia tani seperti inilah yang diharapkan menjadi pelapis pertanian bagi menggantikan generasi petani yang semakin tua di mamah usia. Mereka semestinya mengikut perubahan dan kemajuan dunia hari ini yang menimbulkan berbagai isu dan perkara yang memberi kesan kepada pembangunan belia tani di Malaysia. Golongan belia dikategorikan sebagai aset bernilai negara kerana mereka adalah pewaris yang akan meneruskan kesinambungan pembangunan negara dan merupakan sumber tenaga kerja yang terpenting. Sumber tenaga yang menjadi tunggak negara ini mestilah dibangunkan dan digemblengkan menjadi rakan pembangunan sumber tenaga yang berkualiti dan produktif. Walaupun liberalisasi ekonomi dan dasar penswastaan telah dikatakan sebagai penggerak kepada pertumbuhan ekonomi yang dicapai sekarang, namun seandainya belia kita tidak mampu untuk menerus dan mengekalkan kejayaan yang sedang dicapai dan seterusnya mencipta kemajuan pada masa akan datang, maka pertumbuhan ekonomi sudah tentu akan terencat. Mutakhir ini hasil kempen dan penerangan yang dijalankan secara kerap dan proaktif oleh pelbagai agensi kerajaan di bawah Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Belia dan Sukan bagi mengubah persepsi tentang bidang pertanian. Sambutan yang diterima daripada golongan belia, terutamanya golongan siswazah, kian memberangsangkan dan menunjukkan peningkatan biarpun peratusnya masih kecil. Apa yang pasti, generasi belia hari ini mulai sedar bahawa mentaliti makan gaji perlu ditinggalkan jika mahukan perubahan dan beranjak kepada kehidupan yang lebih berwawasan dan produktif. Terdapat pelbagai faktor yang mendorong golongan belia berkesedaran mengambil keputusan menceburi bidang pertanian sebagai satu perniagaan dan asas tani sebagai satu industri biarpun memiliki diploma dan ijazah dalam bidang lain. Secara asasnya, faktor-faktor itu dapat dinyatakan seperti berikut. Yang pertama, persepsi belia terhadap pertanian. Akibat kesukaran mendapatkan pekerjaan dan persaingan yang hebat dalam merebut jawatan di sektor awam dan swasta, persepsi belia lepasan IPT tentang bidang pertanian sedikit demi sedikit mulai berubah, ditambah pula setelah melihat kejayaan usahawan tani yang berjaya dan memperoleh pendapatan yang lumayan. Golongan belia berpendidikan pada hari ini juga lebih terbuka dan melihat potensi yang terbuka luas untuk mereka cuburi di bidang pertanian. Mereka tidak lagi boleh bergantung kepada kerja makan gaji. Mereka perlu mengambil keputusan untuk keluar daripada paradigma lama menjadi usahawan yang berjaya di bidang pertanian. Faktor yang kedua, aplikasi teknologi di bidang pertanian. Pemodenan bidang pertanian dewasa ini serta langkah kerajaan untuk menghantar peserta projek untuk mempelajari teknik-teknik pertanian baru di dalam dan di luar negara dan aplikasi teknologi moden yang lebih mudah
dan menjimatkan masa, ditambah pula dengan pengenalan baka dan benih bermutu yang mengeluarkan hasil dalam tempoh yang singkat, menambahkan minat dan kecenderungan golongan belia untuk menceburi sektor pertanian. Faktor yang ketiga berkait tentang pendapatan sampingan dan industri hiliran sektor pertanian. Menceburi sektor pertanian juga tidak menghadkan peserta hanya kepada satu aktiviti. Kebiasaannya, peserta yang terlibat dalam projek tanaman cili umpamanya dapat mempelbagaikan usahanya dengan aktiviti lain, seperti mengusahakan kolam ikan di kawasan yang sama dan mengeluarkan produk berasaskan cili seperti sos cili dan cili boh. Aktiviti tambahan dan industri hiliran ini memberikan pulangan yang amat lumayan. Seterusnya, bagaimana pengangguran dapat ditangani dengan sektor pertanian? Okey, isu pengangguran ni telah meningkat sebanyak 15% sejak 3 tahun yang lalu. Kebanyakan orang yang menganggur ni dalam kalangan remaja. Daripada apa yang saya kaji, saya dapat lihat hal ini disebabkan oleh remaja yang tidak ingin bekerja di desa. Mereka hanya ingin bekerja di bandar. Jadi kita perlulah mengubah mentaliti mereka supaya melihat yang dapat dikutip di desa. Hal ini kerana di desa mereka juga boleh mendapat keuntungan 2 kali lebih banyak daripada orang yang bekerja di bandar. Kerana pertanian adalah sumber makanan utama di Malaysia, juga merupakan salah satu sumber ekonomi terbesar di Malaysia. Tuntasnya kita perlulah memupuk minat anak-anak muda supaya mencintai pertanian agar isu pengangguran di Malaysia ini akan berkurang tahun demi tahun. Akhir sekali saya akan sertakan solusi bagi remaja-remaja yang mempunyai masalah tanah untuk menanam tanaman mereka. Pada zaman sekarang, para remaja tidak lagi memerlukan tanah yang luas seperti di desa. Hal ini kerana kaedah moden yang dapat menggunakan ruang yang kecil dengan efisien. Sebagai contoh, kaedah fertigasi dan aquaponik. Dengan kaedah ini, mereka dapat menggunakan ruang-ruang yang terdapat di rumah mereka, seperti di halaman rumah mereka, di belakang rumah mereka, di lingkap rumah mereka. Kerana kaedah ini amat mudah untuk dibangunkan dan punya kos penyelenggaraan yang murah. Selain itu, tidak memberi kesan negatif kepada alam sekitar. Usaha kerajaan untuk membantu golongan belia ialah seminar yang seperti meresmikan seminar Agropreneur Muda 2016 di Pameran Pertanian, Horticulture dan Agro Pelancongan Antarabangsa Malaysia, iaitu MAHA, pada tahun 2019. Kerajaan berharap agar seminar ini dapat menarik minat ramai golongan belia yang berkecimpung dan dalam bidang pertanian dan sektor makanan. Kerajaan juga telah melakukan kempen kesedaran kepada negeri yang tidak terlalu aktif. Contohnya di negeri Sarawak yang telah aktif dalam hanya 12% saja. Ini kerana kerajaan mahu menaik minat ramai golongan belia untuk memasuki dalam sektor pertanian. Kerajaan akan memberikan modal awal kepada syarikat yang membangunkan usahawan tani yang berada di negara kita. Hal ini kerana yang mahu memperluaskan lagi bidang pertanian dan mampu menaik minat ramai golongan belia yang baru saja mengenali tentang perindustrian ini. Sekian misi. Yang pertama ialah menjadi salah sebuah sumber ekonomi negara. Dengan adanya sektor pertanian, negara dapat menjana ekonomi dengan mengeksport bahan-bahan tani seperti buah-buahan dan sayur-sayuran. Keutamaan perlulah diberi fokus kepada kualiti produk bagi menjamin permintaan yang tinggi oleh pengimport luar. Kesan yang kedua pula, sektor pertanian yang membangun berpotensi untuk menambahkan lagi peluang pekerjaan pada rakyat. Dalam konteks ini, taraf hidup rakyat dapat ditingkatkan. Seterusnya, mengurangkan kadar pengangguran di Malaysia. Arti kata lain, sektor pertanian dapat menarik minat golongan belia untuk menceburi bidang ini. Di sini, agensi-agensi kerajaan
perlu memainkan peranan bagi memastikan potensi sektor pertanian dapat menjamin kelangsungan hidup rakyat. 3. Ialah hasil pertanian yang berkualiti dapat melahirkan rakyat yang hidup sihat. Perkara ini dapat dibuktikan dengan kualiti hasil tani yang bersih dan baik untuk kesihatan. Dengan adanya teknologi perzaman kini, hasil pertanian dapat dilindungi kualiti dan keselamatannya daripada serangga perosak dan pencemaran sisa. Dengan itu, kualiti hasil tani dapat meningkatkan keyakinan negara pengikut luar akan kejaminan kualiti dan keselamatan.